ألسنتنا يفقه أقوالنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk kita sambung pengajian kita di dalam kitab Mastika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mukadimah jilid 1. Jadi alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh barakah ini, ya, yang kita dah hampir dengan Ramadan. Kita berada di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang mana bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, memperbanyakkan amal ibadah baginda. Nabi SAW menambahkan puasanya, dan juga Nabi SAW memperbanyakkan zikirnya dan sebagainya. Dan itu juga dicontohkan oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabah radhwanullahi alaihim ajma'in. Maka salah satu daripada kebaikan, amalan, ketaatan yang kita lakukan adalah dengan kita berada di majlis-majlis ilmu di bulan-bulan yang dimuliakan, dan juga di bulan-bulan yang mana amal itu digandakan sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Moga-moga dengan perkumpulan kita pada hari ini dipilih dan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sangat banyak, dan dijadikan kita ini mereka yang beruntung untuk kita sampai pada bulan Ramadan di tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab Mastika Hadis pada muka surat 73. Baris atas. 4 kelebihan. Situ ya. Bagaimana? Bahawa Allah Ta'ala ni kelebihan berhimpun untuk zikir. Oh sini. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat 73. Muka surat 73 dia di tengah-tengah tu, kelebihan berhimpun untuk zikir Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan berhimpun untuk zikir Allah. Untuk zikir Allah ni, untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan pula dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, yang ringkasan maksudnya seperti berikut. Ya. Atas dia lagi. Oh, atas dia, atas 73. Keadaan yang demikian. Okey. Okey, baik. Maksudnya kita mula daripada keadaan yang demikian lah, ya. Gitu ya, boleh ya? Kelebihan dia. Nah. Mana ya? Habis dekat sini. Okey. Ustaz diulang kat sini lah. Oh, mula balik kelebihan. Okey, baik, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita mula balik kelebihan, ya. 72.
Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan berhimpun membaca Al-Quran dan mentadarusnya. Berhimpun atau berjemaah dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah sangat-sangat digalakkan oleh Islam. Di antaranya berhimpun membaca Al-Quran dan mentadarusnya. Ya, mentadarusnya. Kerana Rasulullah SAW menggalakkan umatnya berbuat demikian dengan menyatakan bahawa mereka diberi perasaan ketenangan hati, dicucuri rahmat dalam segenap keadaan, dilingkungi oleh malaikat-malaikat, berkat dan puji oleh Allah Ta'ala dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi dikatakan di sini sebenarnya banyaklah kalau kita tengok di sini untuk kita perbahaskan. Yang pertama, berhimpun atau berjemaah dalam mengerjakan sesuatu amal ibadah itu digalakkan. Dalam mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hukumnya sunat ya, untuk kita membaca zikir secara berjemaah atau kita membaca Al-Quran secara berjemaah. Kita kena faham, bila hukum dihukumkan oleh para ulama itu sunat, bukan bermakna zahir boleh jadi itu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maknanya kita kena bezakan hukum sunat dengan sunnah. Boleh jadi sunnah Rasulullah SAW itu hukumnya sunat, ya, dan boleh jadi juga kita kata kefahaman daripada hadis-hadis Nabi SAW itu boleh membawa kepada hukum sunat walaupun itu tidak dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Itu kita kena faham. Banyaklah ya dalam mazhab Syafi'i kita. Saya beri contoh. Ungkapan Sayyidina dalam tahiyat. Ya. Dalam mazhab Syafi'i kita, tuan-tuan boleh tengoklah banyaklah ya dalam majmuknya dan sebagainya. Dikatakan bahawasanya mengucapkan Sayyidina di dalam tahiyat hukumnya sunat di kalangan para ulama Syafi'i kita, mazhab Syafi'i kita. Tetapi bukanlah bermakna itu dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Ya, Nabi SAW dia tidak mengucapkan dalam tahiyat dia dengan memanggil Sayyidina. Tetapi di dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW sabdakan, ana sayyidi waladi Adam. Aku ni, kata Nabi SAW, aku ini adalah tuan kepada anak-anak Adam. Okey? Maka para ulama mengambil dalil tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalil yang kedua, bila para ulama melihat kepada hadis bahawasanya Nabi SAW mengatakan saya adalah sayyid kepada anak Adam, maknanya kepada umatnya, kepada seluruh makhluk lah, seluruh umat manusia ni, maka sudah pastilah itu menunjukkan kepada dalil kita ini mentazimkan atau mengagungkan dan memuliakan baginda Nabi SAW. Maka apakah hukum kita memuliakan baginda Nabi SAW? Ya, iaitu dengan kita menambahkan puji-pujian kepada baginda Nabi SAW di dalam tahiyat, maka ulama hukumkan itu sebagai sunat. Kerana apa? Kerana yang pertama ada dalil hadis, Nabi kata aku ini adalah sayyidi waladi Adam, itu yang pertama. Yang kedua, sudah pastilah bila Nabi kata begitu, maka kita yang merupakan umat baginda ini, kita mentazimkan baginda Nabi SAW. Mentazim ni maknanya kita memuliakan
baginda Nabi SAW. Maka hukum mereka yang menambahkan Sayyidina, mereka yang memuji-muji Nabi SAW, apa hukumnya? Sunat. Kalau kita karang satu syair untuk kita puji-puji Rasulullah SAW, maka hukumnya sunat. Kenapa? Kerana sunat ini kan ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu, iaitu sunat ini yang diberikan pahala bagi mereka yang melakukannya, tetapi tidaklah diazab bagi mereka yang meninggalkannya. Okey? Maka dihukumkan oleh para ulama sebagai sunat memuji-muji baginda Nabi SAW. Apakah kita katakan memuji-muji baginda Nabi SAW itu perkara sia-sia? Sayyidina Allahumma salli Muhammad, seorang sahabat Nabi SAW yang selalu memuji-muji Nabi sehingga menampakkan gigi baginda SAW senyum. Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu ta'ala anhu, dia selalu memuji-muji Nabi, memuji-muji Nabi, memuji-muji Nabi. Apakah memuji-muji Nabi itu perkara yang sia-sia? Ataupun semata-mata harus sahaja? Apakah memuji-muji Nabi itu tidak mendapatkan kebaikan? Bahkan mereka yang pertama sekali, bahkan mereka yang memuji-muji Nabi SAW itu akan makin bertambah cintanya kepada baginda Nabi SAW. Maka sebab itu para ulama menghukumkan dia sebagai apa? Sebagai sunat. Sebab tu kalau contohnya mereka karang-karang puji-pujian kepada Nabi SAW, ya, mereka ni apa namanya, memuji-muji Nabi SAW, kemudian para ulama kita menambahkan Sayyidina di dalam tahiyat dan sebagainya, maka dihukumkan oleh para ulama kita sunat. Bukan bermakna itu dibuat oleh Nabi, tetapi memahami daripada dalil yang menyeluruh. Ya, sebab tu kita kena faham di sini. Okey, kita kena faham di sini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berhimpun di dalam satu berjemaah untuk mengerjakan sesuatu amal ibadah digalakkan di dalam Islam. Berhimpun ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyaklah perbahasan dalam kitab-kitab para ulama. Kita berhimpun dalam majlis zikir, kita berhimpun untuk mengingatkan manusia. Bagaimana Nabi SAW berhimpun dengan para sahabat, sentiasa ingat mengingati. Ya, maka itu semua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seringkali kita dengar dalam hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahawasanya setiap kali selepas daripada solat, baginda SAW berjemaah dengan para sahabatnya akan berzikir beramai-ramai sehingga dengar seperti dengungan lebah. Ya, maka tidak ada kita kata satu kesalahan pun kalau seorang itu nak berzikir secara berjemaah ke, nak mengaji secara berjemaah ke, selagi mana dia ini tidak melanggari syarak. Maknanya dalam perkumpulan dia tu kemungkinan dia ini buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka di situ menyebabkan perkumpulan dia itu bukan perkumpulan yang mendapatkan rahmat Allah. Macam kita hari ini ni, kita berkumpul, kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Orang yang berkumpul untuk mengingat Allah, zikir, dia dapat rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu dikatakan dalam kita kata peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW, ya, kan diperlihatkan kepada Nabi SAW itu ada golongan yang mereka ini berkumpul menuntut ilmu, ada golongan yang mereka ini berkumpul berzikir. Ya, maka Nabi SAW lebih memilih golongan yang apa? Yang duduk di dalam menuntut ilmu, berkumpul di situ. Bukan bermakna berkumpul untuk majlis zikir itu tidak baik, tidak. Ya, tetapi memaknakan oleh Nabi SAW berkumpul di majlis ilmu itu, maka dengan ilmu itulah yang akan membawa kepada sah, benar, diterimanya zikir. Itu maknanya. Sedangkan kita tengok Nabi SAW selalu zikir.
Para sahabat mereka zikirnya banyak. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kalau kita dia tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya nak selawat, boleh tak saya selawat ya Rasulullah 1/3 dalam hidup saya? Ini selawat contohnya. Kita ambil selawat contohnya. Boleh tak saya selawat 1/3 dalam hidup saya? Rasulullah SAW kata, bagus. Kalau kamu boleh lebih lagi, maka lebihkan. Maka dia pun kata, ya Rasulullah, kalau begitu aku nak selawat 2/3 dalam hidupku. Maka dia kata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, bagus, Masya Allah, kalau boleh lebihkan. Akhirnya apa? Seluruh kehidupanku ya Rasulullah, aku nak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Ya, menunjukkan kepada kita, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, semua itu penting. Zikir penting, duduk dalam majlis ilmu penting, kita berhimpun di dalam kebaikan, itu semua penting. Tidak ada larangan dalam perkara-perkara kebaikan sebegini rupa. Kalau kita memahami betul-betul kaedah di dalam fiqh, insya-Allah kita tak akan bermudah-mudah untuk membidaahkan seseorang, ya. Itu kita kena faham di situ. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berhimpun membaca Al-Quran dan mentadarusnya. Sebab apa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Tersebar di dalam saya tahun lepas, tak silap saya, puasa Ramadan tahun lepas, saya dapat soalan daripada ramai lah, ya, kerana tersebar satu video. Satu orang ustaz ni, dia kata apa? Dia kata, untuk apa kita baca Al-Quran seorang satu juzuk di bulan Ramadan untuk khatam, dia kata. Tak ada faedah, dia kata. Pertamanya, kita dah duduk ramai-ramai, duduk sekali, itu semua benda yang bukan tahun lepas tuan, 2 tahun lepas tak silap saya, ya, kita dah duduk sekali, benda yang tak dibuat oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia kata kita baca saja, kita tak faham pun, tak ada gunanya kita baca, dia kata, ya. Saya rasa tuan-tuan pun dapat video tu, dapat, ya. Tak tahulah kalau tahun ni punya Ramadan dapat lagi ke, wallahu alam lah. Sebab saya rasa video tu setiap kali Ramadan saya dapat. Ya, mesti tanya punya. Tapi kesianlah pada ibu-ibu, pada ayah-ayah yang kita kata yang nak baca Quran, akhir sekali jadi pening kepala, ya. Dia kata kita ni baca Quran ni tak faham pun, tak amalkan pun, untuk apa kita baca Quran, dia kata macam tu. Subhanallah, ya. Maka dia kata tidak perlu untuk kita baca apa semua. Dia ambil lah apa namanya, contoh daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Sayyidina Umar baca satu ayat terus Sayyidina Umar amalkan. Dia ambil contoh macam tu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam bab Al-Quran ini kita kena beza antara baca dan amal, ya. Baca, Nabi SAW sendiri pernah mengatakan bahawasanya satu huruf daripada Al-Quran itu kalau kita baca, maka akan mendapatkan 10 kali ganda kebaikan. Wala aqulu alif lam mim, dan tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu harfun, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi yang aku mengatakan adalah alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Maknanya satu huruf di dalam Al-Quran itu menyamai 10 kali ganda pahalanya, 10 hasanat, 10 kebaikan dapat kepada kita. Itu galakan oleh Rasulullah SAW supaya kita baca Al-Quran. Dalam masa yang sama, kita nak amalkan Al-Quran, kenalah pergi mengaji, menuntut ilmu. Kerana dengan kita duduk dalam majlis ilmu fiqahnya, majlis ilmu tauhidnya, semua itulah yang menghuraikan kepada isi kandungan Quran, ya. Datang mana fiqh kalau bukan daripada Quran dan hadis? Datang mana tauhid kalau bukan daripada Quran hadis? Datang mana tafsir Quran dan sebagainya, sirah baginda Nabi SAW kalau bukan daripada hadis baginda Nabi SAW, kalau bukan daripada ayat-ayat Al-Quran? Maka nak mengamalkan Al-Quran itu dengan cara kita pergi bertemu dengan ulama, menuntut ilmu, belajar ilmu, bukan pula dengan cara kita baca terus kita nak amalkan semudah-mudahnya, tidak juga, ya. Kita boleh amalkan Quran, tidak ada masalah, perkara-perkara yang jelas,
yang kita kata yang jelas, contohnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kalau kita baca dalam Quran, maka berlakulah ihsan sebagaimana Allah berlaku ihsan kepada kamu, itu semua kita boleh faham dengan jelas. Tapi kadang-kadang di dalamnya ada hukum hakam, misalnya di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar di sisi akidah, itu kita kena bertanya kepada ahlinya. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran ini kita baca dan kita nak dapatkan amal isikan dengan Quran itu dengan apa? Dengan kita berguru, pergi bertemu dengan guru dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang itu, ustaz itu mengatakan bahawasanya tak perlulah kita nak baca, kerana apa? Bila kita baca kita bukan amalkan pun, maka dia seolah-olah kita kata beginilah, tak perlulah solat kerana kalau solat masih buat maksiat. Begitu ke? Tak perlulah kita nak sampaikan dakwah kerana kalau kita sampaikan dakwah, apa gunanya, kita masih maksiat. Adakah begitu? Dia seolah-olah macam fahaman batiniyah ni lah, iaitu fahaman batiniyah ni dia kata apa? Ada satu golongan dalam Malaysia ni, satu fahaman ni, dia kata kalau kita tak khusyuk tak payah solat. Begitulah, dia terus tinggalkan terus. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Sedangkan kalau tak solat, macam mana nak khusyuk? Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kefahaman-kefahaman begini perlu difahami dengan betul, dan juga kadang-kadang akan berlaku fitnah-fitnah yang sebegini rupa. Maka saya harap kalau ada video tu lagi pada tahun ni dah terjawab dah lah, insya-Allah. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di sini berhimpun membaca Al-Quran dan mentadarusnya. Tuan-tuan baca, tak ada masalah lah. Baca, silakan. Baca. Nak tahu isi kandungannya, kita pergi mengaji. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama muzakarah. Itu dia. Itu maknanya. Itu dia. Okey. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya berbuat demikian dengan menyatakan bahawa mereka diberi perasaan ketenangan hati, dicucuri rahmat dalam segenap keadaan. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana Quran ni tuan-tuan, dia adalah syifa. Dia adalah penyembuh kepada hati-hati yang di dalamnya penuh dengan masalah, penuh dengan kerunsingan. Sebab tu kalau tuan-tuan kita ada masalah, maka kembali kepada Quran. Kita baca Quran. Sebenarnya dengan baca Quran ni dia adalah terapi. Ada apa-apa perkara yang serabutkan pemikiran kita, bacalah Quran. Insya-Allah hati kita ni akan sentiasa jadi tenang. Sebab itu dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu nasihat, mau'izah. Mau'izah ni kata para ulama, Quran tu sendiri. Mau'izah ini, nasihat ini, kata para ulama, merujuk kepada Al-Quran. Min rabbikum, daripada Tuhan kamu, wa shifa lima fis sudur, dan dia adalah penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati kamu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan lagi wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran ini juga adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setelah daripada tu ayat dia, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu, kan? Mimma yajma'un. Khairu mimma yajma'un. Dikatakan, maka katakanlah dengan segala kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kamu, falyafrahu, maka bergembiralah dengan nikmat-nikmat Allah Taala ni. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita gembira betul dengan nikmat Allah Taala beri kepada kita. Nikmat yang paling besar apa dia tuan-tuan? Kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang kita katakan tak dirasai oleh umat yang lain melainkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu bila seorang itu jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu ada lesen ataupun dapat kebenaran
untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Ada nabi-nabi yang lain kita tahu dia tidak memberikan syafaat kepada umat dia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akan memberikan syafaat kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu apa maknanya? Pertolongan. Ya, pertolongan di hari yang tiada pertolongan melainkan pertolongan Allah, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu dia. Dilingkungi oleh malaikat-malaikat, berkat dan puji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalangan makhluk-makhluk yang mulia di sisinya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kepada satu riwayat daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia kata Al-Quran ini adalah pemberi syafaat. Ya. Al-Quran yang kita baca itu adalah pemberi syafaat, iaitu pertolongan buat kita. Itu dia. Dia adalah pertolongan buat kita. Maka siapa yang baca Quran dan amal Al-Quran, kata Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan Al-Quran, maka dia akan susah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kalau kita tengok dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW, kan baginda Nabi SAW setiap malamnya akan baca surah Al-Mulk. Kemudian setiap selalunya Nabi SAW melazimi Al-Kahfi, suratul Kahfi, dan baginda Nabi SAW selalu membaca surah-surah yang lainnya. Kalau kita tengok bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ada di kalangan mereka yang satu hari khatam Quran, ada di kalangan mereka yang kalau kita baca antaranya kisah hidup Sayyidah Nafisah radhiyallahu taala anha, guru kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sebelum dia meninggal dunia, dia khatamkan 6,000 kali Quran. Khatam. Ya. Dia gali satu liang. Yang mana liang tu dia kata ini tempat yang mana aku akan dikuburkan nanti, aku akan dimakamkan nanti. Maka dalam liang tu tuan-tuan, dia khatamkan 6,000 kali Quran. Dalam liang tu. Dikatakan dia korek liang tu dalam masa lebih kurang setahun ataupun 2 tahun. Maknanya dia duduk dalam liang tu setahun ataupun 2 tahun. Maknanya setahun ataupun 2 tahun dia khatamkan 6,000 kali Quran. Subhanallah. Sebelum tu kita tak tahu lagi lah macam mana. Ya. Itu dia hebatnya mereka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok, kita dengarkan Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Quran, kadang-kadang 2 hari, kadang 3 hari sekali. Subhanallah. Kalau kita tengok di situ tuan-tuan yang dimuliakan Allah, maka kita faham bahawasanya mereka yang telah diberikan keberkatan masa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan bertambah-tambah amal mereka. Cara nak dapat keberkatan masa, kata para ulama, kena mujahadah untuk amal. Orang biasa kalau dia baca Quran, mungkin dalam sehari dia hanya boleh pergi dalam, kita kata 3 jam itu mungkin dalam 2 juzuk ataupun 3 juzuk contohnya. Tapi para ulama yang terdahulu, mereka dikatakan 3 jam, 4 jam itu, kadang-kadang mereka dah khatam terus seluruh Al-Quran. Kenapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Kerana mereka itu ada keberkatan masa. Bagaimana nak dapatkan keberkatan masa? Kata para ulama, kena mujahadahkan amal sehingga Allah memberikan keberkatan masa kepada kita.
Keberkatan masa ni macam mana tuan-tuan? Maknanya masa dia sekejap sahaja, tapi dia mengisi masa dia tu seolah-olah dia mengisi masa yang tersangat panjang gitu. Contoh kita kata Imam Nawawi umurnya kita kata wafatnya dalam keadaan masih di pertengahan umur 40 kan, Al-Imam An-Nawawi. Tetapi keahlian Imam An-Nawawi seolah-olah orang yang dah belajar lebih kurang dekat 50 tahun, 60 tahun. Begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu dipanggil sebagai keberkatan masa. Macam contohnya kalau kita tengok ulama-ulama di Madinah, guru-guru kita di sana, antaranya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, yang kita dikhabarkan sendiri satu malam dia akan solat rakaat 1000 kali, 1000 rakaat. 1000 rakaat solat malam dalam hanya masa 2 hingga 3 jam sahaja. Kita bayangkan kalau kita macam mana tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, kalau kita 2 jam 3 jam ni mungkin 100 rakaat insya-Allah boleh lah, kan? Itu dia. Menunjukkan mereka ini diberikan keberkatan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga adat yang biasanya manusia itu kalau dia beramal sejam habis 1 juzuk sahaja, tetapi bagi mereka yang telah diberikan keberkatan masa oleh Allah, sejam dia boleh habis 10 juzuk. Sedangkan cara bacanya sama dengan orang yang baca 1 jam 1 juzuk tadi tu. Ya, bukan dia buat cepat sungguh, tak. Kalau orang tengok pergerakan dia seolah-olah memang lama, tapi tengok pada jam, sekejap je, 2 jam 3 jam je. Begitu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sampai ke tahap tu, dia kena mujahadah dahulu. Dia kena mujahadah ni dengan makna sungguh-sungguh dia usaha untuk dapatkan perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan lagi keberkatan kepada dia. Begitu. Ya, macam kita kata duit lah. Keberkatan kepada duit kita, keberkatan kepada harta kita, walaupun sedikit tetapi seolah-olah banyak. Itu boleh faham. Ya, walaupun duit tu kita ada, contohlah orang kata ni tak cukup ni, kalau sebulan ni tak cukup ni orang kata. Dengan komitmennya lagi, dengan dia punya ni lagi, dengan ni lagi, dengan itu lagi. Tapi rupa-rupanya cukup, malah lebih lagi pula dah. Itu keberkatan pada harta. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka barakah ini dicapai dengan mujahadah kita. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dikatakan di sini, keadaan yang demikian sangat-sangat dituntut untuk memimpin seseorang ke jalan mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Kerana sebahagian besar daripada kacau bilau dan perbuatan maksiat adalah akibat daripada dorongan jiwanya yang tidak ada perasaan, ketenangan dan tidak dicucuri oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, perbuatan-perbuatan baik yang menghasilkan keselamatan adalah daripada jiwa yang bersih dan tenang serta mendapat cucuran rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah kita kata, ya, seorang yang memang dia ini hatinya itu tenang, maka dia akan menzahirkan amalan-amalan yang baik. Tetapi kalau dalamannya itu dalaman yang tidak tenang, dengan makna penuh dengan keburukan, penuh dengan hasad, penuh dengan fitnah, penuh dengan ghibah, penuh dengan apa-apa sahaja, maka dia akan menzahirkan amalan-amalan yang tidak baik. Ya. Tetapi ada, kita kata, keadaan hasad yang dibolehkan. Ya, tadi kita kata hasad tak boleh tadi kan? Dia akan menzahirkan benda yang tak baik, tapi ada hasad yang boleh. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim mengatakan hasad yang dibolehkan ataupun dengki yang dibolehkan adalah bagi orang yang Allah pilih dia untuk dapat baca Al-Quran. Maknanya ada masa dia baca Al-Quran, sedangkan kita ini tidak ada masa ataupun tidak tahu baca Quran, maka di situ boleh kita hasad.
Tapi hasad di sini ni bukan dengan makna kita pergi santau dia, bukan, ya. Hasad di sini ni dengan makna apa dia? Dengan makna bila kita tengok macam tu, maka kita doa pada Allah, ya Allah, bagi aku kebaikan, bagi aku kefahaman untuk baca Quran, bagi aku boleh lancar lidah aku untuk baca Quran. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, bagilah aku ni masa untuk membaca Al-Quran misalnya. Maka hasad di situ dengan makna menzahirkan perbuatan yang baik pula. Iaitu apa? Kita usaha untuk dapatkan kebaikan. Maka hasad di sini dalam riwayat Muslim mengatakan hasad yang dibolehkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu antara hasad yang dibenarkan. Satu lagi hasad yang dibenarkan apa dia? Iaitu hasad terhadap orang yang ada harta yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan harta tersebut dia infakkan di jalan Allah taala. Maka hasad itu dibolehkan. Dengan makna apa dia? Dengan maknanya adalah kita ni kalaulah Allah tak berikan harta yang banyak contohnya, ya, maka kita cuba untuk meniru cara dia. Dengan cara kita ni ada sedikit duit, maka kita infakkanlah juga, moga-moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara kita jatuhkan dia. Itu hasad yang tak dibenarkan. Maknanya hasad yang dibenarkan ni adalah kita tengok dia ni Allah beri harta yang banyak, kemudian dengan harta tersebut dia infakkan di jalan Allah. Maka kita yang kemungkinan kita tak ada seperti dia, harta kita ni tak banyak, maka kita, ya, cuba untuk memberikan walaupun sedikit di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu zikir, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Ya, yang kita bacakan setelah daripada waktu subuh. Sama ada subhanallah alhamdulillah ataupun la ilaha illa anta, antara dua ni. Ya, antara dua ni. Maka orang tersebut bila dia baca 10 kali, seolah-olah dia ini meninfakkan satu kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya, antara dua ni tuan-tuan, ya. Nanti saya rujuk balik. Ada satu matan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kalau kita baca ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali, atau la ilaha illa anta tadi itu 10 kali, maka kita ini seolah-olah menyedekahkan kuda perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama kita sarankan berdasarkan kepada hadis ni sebenarnya hadis ni nak tunjukkan amalan dia tu pahalanya sangat besar. Tapi ada ulama-ulama kita yang mengatakan kalaulah kita ni harta Allah berikan tak banyak, kita keluarkan juga harta kita walaupun sedikit, mudah-mudahan berkah, dan kita cuba untuk amalkan zikir tersebut. Ya, saya tak ingat apa namanya, dia sama ada antara dua ini. Ya, sama ada antara dua ini. Insya-Allah saya akan beritahu pada tuan-tuan balik. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata di sini 4 kelebihan yang diberikan kepada orang-orang yang berhimpun membaca Al-Quran dan mentadarusnya itu diberikan juga kepada orang-orang yang berhimpun dalam majlis zikir. Ya. Majlis iaitu majlis menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis sahih Muslim. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Okey. Maka hadis Muslim ini menurut pendapat As-Saghani dalam Syarh Masyariqul Anwar adalah menjadi dalil tentang kelebihan tiap-tiap kumpulan yang berhimpun kerana Allah. Membaca Al-Quran, mendengar hadis, atau mempelajari ilmu agama, ataupun berzikir. Kelebihan berhimpun untuk zikir Allah itu diterangkan pula dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim yang ringkasan maksudnya seperti berikut, iaitu bahawa Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang sentiasa berjalan di merata-rata tempat, mencari kumpulan yang berhimpun untuk berzikir, bertasbih, bertakbir dan bertahmid.
apabila mereka berjumpa kumpulan ahli zikir itu, mereka memanggil sesama sendiri. Itu para malaikat ni. Lalu mengerumuni kumpulan itu serta menaunginya dengan sayap mereka berlapis-lapis hingga ke langit dunia. Maknanya daripada langit yang atas tu mereka berhimpun-himpun, kemudian la tada'u ajnihataha dalam hadis Nabi SAW, kan, bahawa mereka ini mengembangkan sayap mereka. Sayap mereka kembangkan. Kemudian mereka ini berhimpun, bersesak-sesak sampai ke langit dunia ni. Itu dia. Sampai ke langit dunia ni. Itu dia. Setelah mereka menghadap Tuhan dan menjawab beberapa pertanyaan, maka Tuhan menyatakan kepada mereka dengan firman-Nya, hendaklah kamu, yakni wahai malaikat, menjadi saksi bahawa aku telah mengampunkan dosa mereka sekaliannya. Maknanya apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu, berkumpul dalam majlis ilmu, berkumpul dalam majlis zikir, berkumpul dalam majlis-majlis pembacaan Al-Quran, berkumpul dalam majlis-majlis yang baik ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena ingat, mereka yang duduk dalam majlis ini pada hakikatnya malaikat-malaikat mereka ini berkumpul, berbondong-bondong, mereka ini bersusun-susun sampailah ke langit yang paling atas, dan mereka ini menjadi saksi bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka yang berada dalam majlis ini. Sehingga ada hadis yang mengatakan bahawasanya orang yang lalu sahaja pun mendapatkan kelebihan doa daripada majlis tersebut. Itu baru lalu, tuan-tuan ya. Jangan kita pula lalu saja pula ya. Waktu maghrib pergi lalu je surau, lalu je masjid, contoh macam tu. Itu tak kenalah. Ya. Itu faham hadis tak kenalah. Ya. Maknanya lalu saja ni dengan makna dia mungkin ada hal. Dia mungkin ada kerja, contohnya. Kan? Ataupun kemungkinan dia pun tak tahu adanya kelas dan sebagainya, ataupun mungkin dia tahu tapi mungkin hatinya tak terbuka lagi untuk mendapatkan untuk pergi ke kelas misalnya. Tapi kemungkinan dia berdekatan dengan tempat tu, dia pun akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan dalam hadis, mereka ini yang berada dalam majlis-majlis berhimpun ini, hatta al-hitanu fil ma', sehingga kan ikan di dalam air juga minta kepada Allah, wahai Allah, ampunkan mereka yang duduk dalam majlis-majlis sebegini rupa. Ya, mungkin sekarang ni kita tak nampak malaikatnya, mungkin Allah tak dengarkan kepada kita, ya, burung-burung yang minta keampunan kepada Allah kepada mereka yang berada dalam majlis ni, ikan-ikan semua. Bahkan kalau dizahirkan kita rasa, ya, semua manusia datang ke surau ni. Kan? Kalau dizahirkanlah. Kalau dizahirkan malaikat penuh sampai ke langit, tapi tak dizahirkan. Ya, tak dizahirkan. Dan perkara ini adalah bagi mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka percaya dengan janji-janji kebahagiaan bagi mereka yang duduk di dalam majlis-majlis yang diredai Allah Subhanahu wa taala ini. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faham di sini bahawasanya majlis yang mana majlis tersebut adalah majlis-majlis mungkar, majlis-majlis yang mana majlis tersebut membawa manusia lalai daripada ingat kepada Allah taala. Majlis-majlis tersebut bahkan mungkin mempromosi perkara-perkara kemungkaran, maksiat dan sebagainya, maka ditakuti jauh daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kata di sini, hendaklah kamu menjadi saksi, yakni para malaikat, bahawa aku telah mengampunkan dosa mereka sekaliannya. Dosa hamba-hambaku yang berada dalam majlis ni. Mendengarkan firman Allah itu, salah satu di antara malaikat yang tersebut berkata, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, dalam kalangan ahli zikir itu ada seorang yang hanya datang kerana satu hajat yang lain. Lalu duduk dengan mereka,
Allah Ta'ala menjawab, kumpulan itu ialah orang-orang yang sempurna kebaikannya, dengan kesempurnaan mereka tidak akan hampa orang yang duduk bersama-sama mereka. Maknanya dia tu datang mungkin hajat lain, ya, bukan hajat nak menuntut ilmu, bukan hajat nak pergi berzikir pun, bukan hajat dia hajat nak membaca Quran sekali, tak. Mungkin dia dengan hajat yang lain, tetapi dia datang ke situ disebabkan hajat yang lain, bukan hajat untuk ilmu dan sebagainya, tetapi dia duduk di situ juga mendapatkan rahmat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau memang niat dia untuk menuntut ilmu, niat dia untuk berzikir, niat dia untuk sama-sama membaca Quran, lagi-lagilah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita kata salah satu kebaikan, salah satu rahmat kasih sayang Allah kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dengan majlis-majlis ini yang kita duduk ni, ya, maka kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita didoakan oleh seluruh makhluk yang mana mereka mendoakan kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa kita, sehingga kan ikan yang berada di dalam laut sekalipun mereka juga mendoakan kepada Allah agar diampunkan kepada setiap daripada tuan-tuan yang berada dalam majlis ini. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kelemahan kita, dengan kekurangan kita, dengan banyaknya kelalaian kita, maka kita dapat duduk di sini pun dengan izin kehendak daripada Allah, dengan pilihan rezeki daripada Allah taala. Maka selayaknya kita sentiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan di sini, sikit lagi boleh, ya? Kita habiskan tajuk ni, ya, boleh, ya? Amalan seseorang jualah yang menentukan maju mundurnya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa seseorang yang ingin membela nasibnya, nasib di mana ni? Di akhirat. Ya, nasib di akhirat. Di akhirat kelak ni, wajiblah ia belajar dan berusaha serta beramal. Imam Nawawi kata, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, satu orang yang mengamalkan ilmu dia, ya, maka dia tidak akan disoal di hari akhirat nanti. Kenapa kamu tidak mengamalkan ilmu yang kamu pelajari? Itu kata Imam Nawawi. Jadi kita belajar ilmu walaupun sedikit, maka kita usaha untuk amal. Ya, contoh kita kata mengaji ilmu fiqahnya berkaitan dengan solat dan sebagainya, maka kita usaha untuk amal. Kita mengaji ilmu tauhid, maka kita usaha untuk amal. Amal tauhid macam mana? Iaitu amal batin. Yakin kita kepada Allah 24 jam, sehari semalam kita bawa kita punya pandangan kita punya ingatan kita kepada Allah Ta'ala, begitu. Amal ilmu tasawuf, iaitu kita tutup pintu-pintu yang bawa kepada hasutan iblis, hasutan nafsu, hasutan syaitan. Kita tutup pintu-pintu itu dengan mujahadah. Itu amal dengan ilmu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang yang nak bela nasibnya nanti di akhirat, maka wajib untuk dia belajar dan usaha serta amal, begitu. Amal ilmu yang dia belajar. Tidak harus ia bergantung kepada keadaan nasab keturunannya ni, ya. Tidak harus ia bergantung kepada keadaan nasab keturunan dia. Maknanya apa, tuan-tuan? Ya, walaupun anak dia orang soleh sekalipun, walaupun anak dia seorang alim ulama sekalipun, maka tidaklah patut bagi dia untuk merasa selesa dengan meninggalkan amal, kemudian berkata, tak apa, anak aku ada hafiz Quran, gitu. Tak apa, aku tak perlu sangat ni, anak aku ni nanti dia akan baca Quran untuk aku. Contoh macam tu. Jangan sehingga kita bawa kepada rasa selesa dengan perkara tersebut. Sebab yang dituntut untuk diri kita tu adalah diri kita, untuk selamatkan diri kita. Memang kita tahu insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala, anak yang hafiz Quran dia akan beri syafaat. Anak yang doakan untuk orang tuanya, maka mudah-mudahan orang tuanya itu akan diangkat azabnya, diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Memang kita tahu perkara tersebut. Tetapi jangan sampai kita merasa seolah-olah selesa dengan perkara tersebut. Ditakuti kita akan mengabaikan kepada amal. Ya?
Kerana perkara pertama, sebelum kita nak dapatkan pertolongan itu adalah dihisap dulu amalan kita. Sebab itu dikatakan di yaumul mahsyar, di hari kiamat nanti, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang dihisap pada satu orang hamba itu adalah solatnya. Kemudian akan ditanya kepadanya berkaitan dengan ilmunya, bagaimana, kemudian kepada hartanya, ke mana dia belanjakan, bagaimana usia mudanya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Tidak ada yang terlepas. Ya, kemudian barulah nanti dapat syafaat. Itu pun berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham tu. Ya, kerana Allah Subhanahu wa taala mengikut kehendak dia boleh sahaja dia memasukkan seorang yang banyak amalnya ke dalam nerakanya. Itu boleh sahaja bagi Allah taala. Bahkan boleh sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang banyak melakukan maksiat ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana semua itu, syurga, neraka, makhluk yang buat baik, makhluk yang buat maksiat, itu semua makhluk dia. Dia boleh lakukan apa sahaja mengikut kehendaknya. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita terhenti di pintu syariat. Pintu syariat kata, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang buat amal walau sedikit, Allah akan kira. Siapa yang buat dosa walau sedikit, Allah akan kira. Itu pada pintu syarak. Tetapi kalau kita lihat kepada sisi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, boleh sahaja dia melakukan apa yang dia kehendaki pada perkara-perkara yang harus baginya. Begitu. Ya. Maka janganlah kita berasa dalam keadaan selesa ya dengan adanya nasab keturunan. Seumpama orang yang dia merasakan selesa dengan amal ibadahnya sendiri. Dia merasa selesa, oh aku dah solat dah ni. Aku dah puasa dah ni. Aku dah banyak buat amal dah ni. Aku dah banyak zikir dah ni. Dah banyak baca Quran dah ni. Insya-Allah selamatlah ni. Tu dia. Ini salah satu dari tipu daya syaitan, kena ingat tu. Ya. Kita ikut semua tu, kita ikut semua, kita buat amal semua kerana taat kita kepada perintah Allah. Dan kita kena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena anggap bahawasanya segala amal yang aku buat ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Supaya kalaulah kita nanti kita buat amal, kemudian kita merasakan bahawa dengan amal kita tu kita boleh selamat, maka itu adalah satu kesalahan yang besar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ya, dengan amal yang kita buat ni kita rasa yakin insya-Allah aku boleh selamat ni. Itu salah satu daripada tipu daya yang dibuat oleh iblis dan syaitan dan hawa nafsu kita. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita faham satu orang itu masuk syurga hakikatnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis beritahu bukanlah dengan amalnya. Tapi kena faham di sini ni. Maksud bukanlah dengan amalnya ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, bukan bermakna jangan buat amal, tidak. Kita buat amal, tapi kita kena faham bahawa yang jadikan aku beramal ni adalah Allah Taala. Tu kita kena faham. Jangan sehingga kita merasakan bahawasanya amal aku ni boleh selamatkan aku. Ditakuti nanti kita tak nampak bahawasanya Allah lah yang menjadikan aku selamat. Dan Allah lah yang menjadikan aku ini boleh beramal. Itu dia. Ya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka rasa selesa itu dikatakan dalam bab tasawufnya perkara-perkara yang boleh bawa kepada kegelinciran harap pada Allah, kegelinciran takut pada Allah, begitu. Ya. Kerana satu orang hamba dia kena ada harap, dia kena ada takut. Dua-dua ni kena ada. Dia kena ada harap pada Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah tak terima taubat dia kerana kurangnya dia, lemahnya dia dalam taubat. Itu maknanya. Kena ada yang tu. Tapi kalau dia rasa selesa sangat, ditakuti dia merasakan bahawasanya diri dia lah yang beramal
dan bahawasanya amal dialah yang akan bantu dia, amal dialah yang akan bawa dia ke dalam syurga. Hakikatnya yang akan bawa dia ke dalam syurga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dituntut untuk amal, dituntut untuk ikut perintah Allah. Kita kena ingat semuanya itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena minta kepada Allah, ya Allah, terimalah amal aku. Itu maknanya. Kerana kita tak tahu juga amal kita yang buat terlalu banyak menggunung yang bagi kita rupa-rupanya tak ada satu pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita tak tahu. Sebab itu para ulama, mereka buat amal banyak. Mereka buat amal banyak pagi, petang, siang, malam. Setiap daripada amal tu mereka rasa seolah-olah tak diterima kerana kurang bagi mereka. Ya, kerana itu mereka tambahkan lagi. Mereka rasa, tak boleh ni, amal aku ni kurang lagi ni. Tambah lagi, aku tak tahulah boleh lagi tak keterima ni amal aku ni. Buat lagi. Itu para ulama, itu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, kadang-kadang saya sendirilah, kita buat amal sikit, Allahu akbar, rasa macam ni subhanallah, Allah terima habis dah ni. Itu masalahnya, ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Ya, kerana itu banyak lagi sebenarnya berkaitan dengan kita nak bahaskan tentang perkara ni, ya, tetapi saya rasa mungkin insya-Allah kita sambung lagi lah, ya. Tu dia. Dan bagi tiap-tiap seorang beberapa darjat tingkatan balasan disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kaum kerabatnya, bahkan buah hatinya yang dikasihi Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, supaya masing-masing menebus diri daripada azab siksa dengan amal taat yang sempurna, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa menolak sesuatu pun daripada azab siksa Tuhan. Itu dia. Setiap orang ni dia ada darjat dia, tuan-tuan, ya. Setiap orang ni dia ada darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka ni yang darjatnya tinggi, ada di kalangan mereka yang darjat dia lebih rendah, ya. Macam orang Arab, tuan-tuan, mereka bermegah-megah dengan keturunan, ya. Orang Arab ni mereka bermegah-megah dengan keturunan. Mereka bermegah dengan keturunan dia, keturunan apa, Ashkubi ke, keturunan ni ke, keturunanku, keturunan Al-Harbi ke, macam-macam di kalangan mereka. Mereka akan bermegah-megah dengan keturunan mereka. Itu orang Arab. Orang Arab zaman jahiliyah dulu. Bahkan pada hari ini pun, ya. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan untuk seluruh umat, ya, tidaklah membawa kita ini bermegah-megah dengan keturunan-keturunan kita, melainkan yang kita megahnya ialah dengan kita ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang juga nak bahas tu, tapi tak apalah, ya. Nak faham megah dengan keturunan ni macam mana yang boleh, macam mana yang tak boleh, itu ada juga, ya. Dari segi hukum kita, dari segi hukum fiqh kita pun ada, ya, sehingga bawa kepada berkaitan dengan kita berbangga dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibolehkan dan sebagainya, itu perbahasan yang panjang pula. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Ya, sila. Ya. Memandangkan keadaan sekarang, kerajaan dulu dah lepas mengisap lepas, Ya. sampai bulan tahun lepas di masjid itu di beberapa kami tadarus, yang amalan di rumah dibuatlah, Ya. amalan dia bukan bulan puasa dia pun dibuat, tapi bulan puasa dia dah bulan, tetapi tak boleh main di sana, dia buat seremaya. Seremaya secara internet. 12 orang. Baca dua besok sambung lagi. Ya. 5-9 habislah. Ya. Jangan lupa. Okey. Jadi dulu kita boleh berkumpul untuk Ramadan, kita buat sama-sama di masjid. Sekarang masalah Covid kan. Jadi kita ditegah untuk berkumpul-kumpul, selepas solat Isyak kita kena bersurai. Kemudian dibuat satu alternatif baru, iaitu dengan kita membaca Al-Quran secara berturut-turut menggunakan aplikasi Zoom. Apakah hukumnya? Hukum ini ditanyakan kepada guru kita, iaitu Al-Habib Umar bin Hafiz bin Salim, iaitu di Hadramaut Yaman, antara ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, yang memang kita tahu keahlian dia dalam bab fiqh. Maka beliau mengatakan bahawasanya insya-Allah ada barakahnya, ada kebaikannya. Sebab kita dalam keadaan yang tak dapat tidak, memang itulah caranya. Mudah-mudahan
Al-Quran yang kita bacakan itu, walaupun seorang itu duduk di rumah sana contohnya, dia baca 2 juzuk, ya, yang seorang lagi duduk di sana 2 juzuk, mudah-mudahan apa yang dia baca itu juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma wasilah Zoom tu ataupun wasilah video tu semata-mata nak memudahkan sahaja. Tapi yang dia baca di situ diterima oleh Allah, di situ pun diterima, mudah-mudahan insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hukum di situ harus sahaja sebagai wasilah untuk memudahkan. Cuma dia tak dapatlah sebagaimana betul-betul berhimpun. Betul-betul berhimpun tak dapat. Dia punya kelebihan fadilah dia. Kerana yang katanya betul-betul berhimpun adalah dengan cara beginilah. Itu baru mendapatkan fadilahnya. Tetapi tidaklah kita kata dia buat begitu maka tidak mendapat kelebihan, tidak, ya. Dapat juga kelebihannya, ya. Mudah-mudahan dengan wasilah yang dia buat itu menjadikan lebih baik pula kelebihannya insya-Allah. Ya, dengan banyak lagi lah ukhuwah lagi, kemudian memudahkan lagi. Ya, macam-macam kalau kita tengok umat Muhammad SAW, pahala kepada umat Muhammad SAW walaupun benda sedikit sekalipun dikira, ya, itu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dibandingkan dengan umat yang terdahulu 500 tahun hidup contohnya, mereka buat amal selama 500 tahun. Tetapi umat Muhammad SAW contohnya satu malam Lailatul Qadar sahaja buat amal seolah-olah mereka ini hidup 1000 bulan kan, 84 tahun. Satu malam umpama 84 tahun. Itu kepada umat Muhammad SAW. Bayangkan kalau setiap malam kita dapat, mudah-mudahan amin ya Allah, kan, 10 tahun kita dapat 840 tahun umpama kita hidup, subhanallah, dalam keadaan amal. Itu kepada umat Muhammad SAW. Walau sedikit pun mendapatkan kebaikan, ya, mudah-mudahan walaupun digunakan video dan sebagainya, mudah-mudahan dapat kebaikan juga insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Jadi kita akan sambung lagi lah, ya, pada perbahasan kita yang akan datang. Cuma ada soalan daripada cikgu, ya, iaitu berkaitan dengan tadi, ya, anjing. Hukum bela anjing. Ya, hukum bela anjing itu sebenarnya memang kita kata kalau untuk menjaga rumah, menjaga tanaman, ya, menjaga tanaman, ataupun kita kata dan sekarang ni yang terbarunya para ulama kita fatwakan untuk polis dan sebagainya, kalau untuk bab penjenayah kan, untuk ni itu juga diharuskan, tidak ada masalah. Ya, kalau kita nak bela anjing dan sebagainya, untuk dalam bab menghindarkan daripada perosak-perosak, betul cikgu, ya, perosak-perosak yang datang ke tanaman, monyet dan semuanya, diharuskan, tak ada masalah. Ya, diharuskan. Di sisi mazhab kita pun diharuskan, tak ada masalah. Kalau kita bela dia dengan syarat anjing tu pula, dia ada syarat anjing, sifat anjing tu pula. Sifat anjing tu dia mesti anjing yang memang anjing untuk pertahanan. Dia tak boleh anjing yang kita bela tu kecil dan comel. Nak buat untuk jaga lawan apa namanya, ular datang kan, itu tak boleh lah. Itu sifat, antara sifat anjing juga yang dimestikan, yang diharuskan. Okey. Digunakan racun untuk mengurangkan populasi binatang liar. Dia gunakan racun. Maknanya tak boleh guna juga anjing untuk lawan babi hutan dan sebagainya ni. Kalau menggunakan racun, dia kena syaratnya racun tu dia mesti membunuh dalam keadaan yang sekejap. Dia tidak boleh kita kata bawa kepada lama sehingga menyeksa binatang. Itu pula masuk haram. Ya, itu jadi haram pula. Itu dia. Sebab kalau kita contohlah, bahkan para ulama kita dalam hadis Nabi SAW dia ada cerita tentang khamsu fawasik. Cerita ni panjang lah, ya. Khamsu fawasik ni maknanya 5 binatang yang diharuskan bunuh oleh Rasulullah SAW. Antaranya anjing liar, antaranya akrab. Akrab ni maknanya kalajengking, antaranya adalah ular, antaranya fa'ar, iaitu tikus. Ya, itu diharuskan bunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama kita antaranya Al-Imam An-Nawawi dan sebagainya, antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami menyatakan bahawasanya binatang-binatang yang ada sifat ni, binatang-binatang yang ada sifat dengan sifat-sifat yang 5 ni juga dibolehkan untuk bunuh, iaitu sifat-sifat merosakkan. Sifat merosakkan, mengganggu dan sebagainya. Ya.
Binatang-binatang ini maka dibolehkan untuk bunuh. Tetapi syarat bunuh dia tu mestilah bunuh dalam keadaan yang tidak menzalimi pula. Maknanya kalau kita bunuh tu, mungkin dia makan racun tu, mungkin kita ambil dalam masa 3 saat ke ataupun 5 saat ke, kan, ataupun dalam 10 saat dia mati, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia ambil masa sampai setengah jam, ya, itu tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Itu bawa kepada zalim pula pada binatang. Melainkan kalau contohnya dia dah makan racun tu, dia dah pening kepala ke contohnya, maka terus kita tembak ke dan sebagainya, itu tak ada masalah, itu boleh. Itu dibolehkan. Ya, sebagaimana tikus juga lah, kadang-kadang orang apa namanya matikan tikus, dia letakkan air panas, kan. Ya, sebenarnya para ulama kita bahaskan tidak boleh, hatta tikus sekalipun tidak boleh untuk kita bunuh dia dalam keadaan seksa. Kalau bunuh, kena bunuh terus. Itu dia. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, boleh cikgu, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nadratan wahidah wa yahfazuna ma yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.